Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariba minhu wa nahnu nasir fa qultu ya Rasulullah akhbarani bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Tu tuan-tuan. Sembang apa? Dekah yang bunyi. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, aku ada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pelayaran. Kata Sayyidina Mu'az, aku bersama dengan Nabi dalam salah satu pelayaran. Maka pada satu hari aku dapat berdamping dengannya. Bila berjalan ramai-ramai, kata Mu'az, satu hari aku dapat berdamping bersamanya, bersama Nabi. Kami meneruskan perjalanan. Kami pun meneruskan perjalanan. Muka surat 4. Itu ya. Muka surat 4. Maka pada satu hari aku dapat berdamping dengannya semasa kami meneruskan perjalanan. Aku pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, beritahu kepada saya suatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya daripada api neraka. Sayyidina Mu'az ni dia duduk berjalan ramai-ramai. Dia dapatlah berpeluang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramailah. Bila kita berjalan dengan orang besar-besar, dengan orang alim-alim, bila kita dapat berdamping dengan dia, tu satu rezeki. Kalau tak dapat pun, hati tu ada rasa cinta, rasa kasih pada orang alim. Sahabat-sahabat dulu, mereka dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lah ni tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggal kita lama dah. Tapi Nabi sebut innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris Nabi. Kita ada ulama-ulama sebagai pewaris Nabi. Berdamping dengan alim ulama ni tak rugi. Tak rugi. Tapi tak maulah bila kita berdamping dengan alim ulama, kita nak tengok alim ulama tu tak ada silap langsung. Ulama pun manusia macam kita. Dia ni pewaris Nabi, bukan Nabi. Adalah kekurangan sikit sebanyak. Itu cerita dia. Orang bila berdamping dengan alim ulama, nampak cacat celah tu pula dijajar kata. Sayyidina Mu'az dia dapat bersama dengan Nabi. Lepas tu dia dekat dapat dengan Nabi. Lalu ambillah peluang tanya Nabi, ya Rasulullah, kata dia, apakah amalan apabila saya buat saya boleh masuk syurga dan dijauhkan saya daripada api neraka? Qala sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altani an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil layl. Qala summa tala tatajafa junubuhum anil madaji' hatta balagha ya'lamuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawab apa soalan Sayyidina Mu'az tadi? Apa dia?
bagikan amalan pada saya ya Rasulullah, bila saya buat saya boleh masuk syurga dan dijauhkan saya daripada api neraka. Jawab Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Muaz telah bertanya kepadaku mengenai suatu perkara besar. Dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang yang dimudahkan Allah untuk mencapainya. Amal ni kalau Allah Ta'ala permudahkan, jadi mudah. Walaupun benda ni besar, berat, tapi Allah permudahkan, jadi mudah. Sebab tu kita kena minta supaya Allah permudahkan kita buat amal ibadat. Semayang tu bukan mudah, tapi Alhamdulillah Allah permudahkan kepada kita. Kadang-kadang budak-budak hak tak semayang, tergerak pagi-pagi suruh semayang, tak semayang. Jeruh hayang, tak semayang. Ada orang semayang dah lagu, dia melengung di luar, melengung kena nyamuk, kena hagas, sejuk, tak semayang. Umi berat sungguh semayang. Padahal semayang 2 rakaat lagi hang tidur, tak semayang. Tu cerita dia. Tu yang kata berat tu. Kita ni Alhamdulillah lah masuk waktu semayang benda berat tu, Allah mudahkan kita. Kita syukurlah. Kita syukur. Puasa sama, berat puasa tu. Pagi petang tak makan, makan senang. Orang yang Allah Ta'ala tak mudahkan dia tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Puasa pukul 11 sakit perut dah. Tak lah. Kita Allah mudahkan. Zakat sama, Allah mudahkan kita. Setengah orang nak keluar zakat tu bukan mudah. Ketat tangan-tangan, tak bawa keluar. Lepas sayang, lepas sayang. Kita ambil bagi zakat, Alhamdulillah, tak rasa payah. Haji sama, payah buat haji tu. Kalau siapa pergi haji payah. Saya pergi haji 2 kali dah. Cerita payah ni payah sungguh. Tak ada hak senang. Payah. Daripada nak pergi lagi sampai ke sana, ya Allah, musim sejuk cara sejuk, musim panas cara panas. Susah dengan panggil orangnya, langkah orang apa semua ni. Tengah baca Quran ada langkah kepala kita, tekan kepala lagi, bukan langkah saja. Duduk bilik pula, satu bilik 7-8 orang duduk, macam-macam perangai. Kita nak tidur, dia buka lampu. Itu tidak buka lampu. Itu sampai susahlah cerita dia. Tapi hak susah-susah tu Allah mudahkan kita. Tanya pergi haji seronok tak? Seronok. Kenangan yang paling indah pergi haji. Padahal seronok tak mana? Tak. Nak tawaf payah. Tambah duduk di Mina tu 3 hari macam sebulan. Duduk. Langkah kepala aku, kepala hang punya mudah. Nak pergi beli ayat beratuk. Boleh sampai pula sampai giliran kita masuk pula tak mau keluar pula dah. Kau duduk melengung lah, duduk lama katak pintu gerbang duduk berapa lama keluar. Masuk pula lah kemah ni berasa pula dah pergi beratur pula. Mudah, payahlah, payah. Hak payah tu Allah mudahkan. Faham? Hak payah tu Allah mudahkan. Pasal apa? InsyaAllah Allah nak bagi syurga kita kot. Kalau harap kekuatan kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Macam kata tadi semayang, kaduk saja tak apa, berjalan kata Allah payah. Nak kena semayang. Nah gitu. Setengah orang dia semayang tekah lapam betul-betul. Kalau sikit tak semayang. Nuri menikah anak dia tak semayang sampai sehari tak semayang. Tu kali tukar baju Melayu kan. Yang baju kurung hak pokok besar tu. Semayang tak. Ada. Jadi Nabi dah sebut dah. Siapa yang Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala permudahkan. Nah itu. Harap amal ibadat yang kita buat ni minta Allah permudahkan. Ngaji bukan mudah. Bukan mudah ngaji. Tengah-tengah ada tempat mengaji apa semua tepi rumah. Waktu mengaji start motor pergi lari duduk pelain. Payahlah, susahlah semua. Kita Alhamdulillah Allah permudahkan. Macam-macam alasan. Lagu ni macam ni. Tu cerita. Mata jom lah pergi mengaji seronok, orang ramai. Oh mengaji ramai seronok. Dia takut kan boleh ramai-ramai pening. Pula dah. Yang pasal malam ramai tak apa. Yang mengaji ramai pening. Dan pening. Tu cerita. Tu cerita. Baik, Nabi sebut. Nak masuk syurga ni kata tenang. Wahai Muaz,
telah bertanya kepada aku suatu perkara yang besar, dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang telah dimudahkan Allah untuk mencapainya. Benda tu mudah siapa-siapa Allah Ta'ala permudahkan. Amal bakti yang kau tanya ialah beribadat kepada Allah. Jangan engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain, sebagaimana yang tersimpul dalam dua kalimah syahadah. Nak masuk syurga, nombor satu beribadat, tapi jangan campur syirik. Semayang tok nenek pun puja, puasa duk pergi makan tok keramat sana, tok keramat sini, haji piah putih atas kepala, tapi duk pergi buat juga tu, berjamu sana berjamu sini apa semua. Boleh masuk syurga dah? Tak boleh. Nak masuk syurga kena tinggal benda syirik. Kau hang tak mau syurga tak tahu, tinggal benda syirik. Sakit sikit je pergi cari tok bomo, cari tok bomo, buang sia sana, buang sia sini. Ini amalan-amalan syirik itu. Baik. Beribadatlah kepada Allah, jangan engkau berlaku syirik kepadanya dengan suatu yang lain, sebagaimana yang tersimpul dalam dua kalimah syahadah, dan dirikanlah sembahyang, tunaikan sembahyang elok, dan berilah zakat, berpuasa bulan Ramadan, kerjakan haji. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan lagi, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebajikan? Pintu-pintu kebajikan. Mau tak aku nak tunjuk pada kamu pintu-pintu kebajikan? Berpuasa yang fardu dan yang sunat ialah pendinding daripada azab neraka. Puasa yang fardu, puasa yang sunat jadi benteng daripada azab neraka. Puasa fardu, puasa sunat, dialah sebagai benteng daripada azab neraka. Puasa fardu dan juga puasa sunat. Puasa habis dah. Habis akan nak pergi ke mana baru ni? Raya pun tak ada, kata habis lagi teruk lah. Buat yang fardu, buat yang sunat, dia benteng daripada neraka. Baik. Dan sedekah pula memadamkan dosa sebagaimana air memadam api. Kita ni kena cari sedekah. Kalau ingat dosa banyak, jangan sedekah cari kita. Dulu-dulu tabung duk jalan kat kita, baik masjid, baik surau, madrasah, pak-pak mengaji pun lagu itulah. Tu pun tabung lalu. Kalau tabung tak lalu, alhamdulillah lah, kedak dah. Tu yang kata COVID-19 ni tuan-tuan dia ajak kita banyak sebenarnya. Ajak kita display banyak benda, ajak. Macam sedekah lah ni, dia tak boleh nak edar tabung tu, tak boleh. Masjid jemaah pun tak boleh. Nak edar-edar tu tak boleh, depa tak bagi. Adalah sebab-sebab depa. Macam kita lah ni pun nak edar-edar tak bagi. Tak boleh. Itu. Hak tu yang sepatutnya. Takkan tabung cari kita, kita lah cari tabung. Boh dalam poket tu RM5 nak bagi sedekah. Tabung tak mari, tak lalu, balik saja. Kalau orang jemaah berlagu tu, kacau lah dengan tabung gungkurang. Mengaji pun kacau dengan tabung jalan apa semua. Patut tak duduk kacau tabung-tabung tak payah. Jemaah lagu tu kalau tak jalan, tabung tak jalan, tak ada. Nak bayar bil elektrik pun tak ada. Ada. Ingat kita sedekah, baik di masjid, di surau, di mana-mana pun, bukan dia yang cari, kita yang kena pergi cari. Kita pergi cari. Tu cerita dia. Kenapa? Dialah yang memadamkan dosa kita. Padam dosa. Nabi sebut puasa tadi apa dia? Benteng daripada api neraka. Sedekah apa dia? Dia padam dosa. Macam mana? Air padam api. Api menyala, ambil air siram. Dosa lagu tu, dosa banyak. Nak padam dia dengan apa? Padam dengan sedekah. Jeruih dengan sedekah. Nabi sebut. Jadi dosa banyak, sedekah pun kena banyak. Tu. Kalau kita kedekut fikir, aku tak ada dosa. Aku tak ada dosa kan? RM10 ni padam api neraka. RM5 ni padam api neraka. RM2 ni padam api neraka. Itu. Padam dengan sedekah. Latihlah kita bersedekah. Mana-mana juga sedekah.
Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa berjaya buang buang kedekutlah hati dia, dia berjaya. Orang berjaya, orang yang berjaya buang kedekut dalam hati, dia orang berjaya. Kedekut tu dia berjaya buang. Semua orang ada kedekut. Sayang harta, kasih kat harta, suka kat harta ni semua orang ada. Cuma dia boleh buang ke tak boleh buang. Jangan dia ikut sangat kedekut. Ingat dosa kita banyak, sedekah. Tambah zaman-zaman dulu ke macam-macam dosa. Lah pun ada, tak bukan dulu saja. Dulu lagi-lagi tambah zaman jahil. Hidup lagi kita. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki pula pada kita. Padamlah dengan sedekah. Itu. Baik. Dan demikian juga sembahyang dikerjakan oleh seorang itu pada waktu jauh malam. Dan demikian juga pintu kebajikan tadi sembahyang dikerjakan oleh seorang itu pada waktu jauh malam. Pada waktu jauh malam. Apa jauh malam? Lewat-lewat malam kita bangun sembahyang. Ini pun pintu kebajikan. Itu pintu kebajikan. Bangun lewat malam. Allah, kita ni tuan-tuan, tak ada siapa nak marah kita kalau kita tak bangun malam. Siapa pun tak marah kita. Tu yang masalah kita. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Kalau di asrama budak-budak dilatih tu tibai tak bangun tahajud, kita siapa nak tibai kita? Apa nak marah kita? Mau sedap sendiri. Tidur ni pun tak habis-habis tidur. Ni lama dah tak bangun tahajud ni. Marah tak bangun. Bangun. Itu. Bangunlah. Kenapa? Ini pintu kebajikan. Pintu kebajikan. Tengah malam bangun 2 rakaat, tidur balik. Ataupun bangun awal sikit sebelum subuh tu bagi dan tahajud 2 rakaat sembahyang. Tak banyak pun tak apa, tapi istiqamah. Ngaji ni dia ubat dia, tuan-tuan. Hak ni nak kena nasihat benda lagu ni. Kita tak mengaji, kita ralik. Jaga dah tengah malam tu, malas tidur balik. Punya malas, kawan mati meneru dah. Kamu mati tak kira-kira, tuan-tuan. Mari kawan saya muda pada saya mati. Stroke. Kerja apa? Kerja panjat pokok tolang ambil madul bah. Depa kata orang tak selesai duk jadi stroke jadi apa? Selesai tapi tak ada lemak kering pun kena juga. Takdir Allah Taala. Mati. Bagi tak kira mati macam mana. Sampai masa kita mati. Lah ni kita hidup. Gitu. Sebut banyak Quran cerita tentang bangun tahajud malam. Kita malah. Dia kata kita tak dapat bahagia. Nak bahagia tadi kan? Nak bahagia orang lelaki atau perempuan, kalau kamu nak bahagia kena buat amal soleh. Antara amal soleh apa dia? Bangun malam tadi. Amal soleh. Baik sangat bangun malam. Allah buat malam ni bukan untuk tidur saja. Buat malam untuk tidur dengan untuk ibadat. 2 rakaat malam tak sama dengan 2 rakaat siang. Baca Quran semuka di waktu malam tak sama dengan baca semuka di waktu siang. Tak sama. Tadah tangan berdoa di waktu malam tak sama dengan tadah tangan berdoa di waktu siang. Mahal sangat malam ni. Indah sangat malam. Cukup indah. Kehebatan orang-orang yang dulu melakukan amal ibadah sebab mereka bangun malam. Kekurangan kita apa dia? Kekurangan kita kurang bangun malam. Saya pun samalah tuan-tuan. Rasa malas teringat duk bersyarah kat tuan-tuan, duk jekah tuan-tuan, duk marah tuan-tuan, bangunlah juga. Tidak kata saja dia tak bangun. Tok guru torak apa tak bangun tahajud. Bangun gagah juga. Kalau kata malas tu, malas juga. Yang tadilah dia kata malas juga. Tapi baik kita mengaji ni, baik mengajak lagu tu. Kita boleh jaga diri kita. Boleh jaga diri kita. Tu cerita. Nabi sebut pintu-pintu kebajikan puasa. Pintu-pintu kebajikan sedekah. Pintu-pintu kebajikan sembahyang malam. Awak pergi sebut sembahyang malam. Hak siang tak boleh sebut. Dah boleh buat dah. Hak malam boleh buat, hak malam tu. Hak siang boleh buat.
Tu cerita. Baik. Muaz, kata Muaz lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat tatajafa junubuhum anil madaji' hingga sampai kepada ya'lamu. Tatajafa junubuhum madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka itu bangun daripada tempat-tempat tidur mereka itu dengan bangun buat apa? Semayang, bersujud pada Allah, khaufan dengan penuh takut, wa tama'an dengan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang Allah Taala rezeki mereka nafkah. Ni orang baik. Summa qala sallallahu alaihi wasallam ala akhbaruka bi ra'sil amri kullih wa umudih wa zirwatu sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihil jihadu. Summa qala sallallahu alaihi wasallam ala akhbaruka bimalaki zalika kullih. Faqultu bala ya nabiyallah فخذ بلساني قال كفى عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku nyatakan kepada kamu mengenai kepala atau asas agama keseluruhannya dan tiangnya serta kemuncaknya? Kamu mau tak aku nak cerita pada kamu kepala agama ataupun asas agama, lepas tu tiangnya, tiang agama, serta kemuncak agama? Aku menjawab mahu. Sayyidina Muaz jawab, mahu ya Rasulullah, terangkanlah kepada perkara itu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepala atau asas agama yang aku bawa itu ialah melafazkan 2 kalimah syahadah yang mengesahkan Islam. Itu kepala dia. Kepala agama nombor 1 sekali 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kepala agama. Orang kafir nak masuk Islam, dia semayang, banyak mana semayang pun tak ada Islam, kecuali mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sahabat kita, dia saudara seagama kita. Dan itu. Sama juga orang langgar kalimah syahadah ni jatuh dan. Tu kepala agama 2 kalimah syahadah. Baik. Tiangnya ialah semayang. Tiang agama semayang. Kata Nabi, as-salatu imanuddin. Semayang itu tiang agama. Imanuddin. Tiang agama. Siapa mendirikan semayang, dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan semayang, dia meruntuhkan agama. Runtuh agama. Hak tak semayang tu peruntuh agama. Baik. Dan kemuncaknya pula ialah berjihad pada jalan Allah. Kalau sahabat-sahabat dulu tak berjihad, tuan-tuan, Islam tak sampai kat kita lah ni. Sahabat-sahabat berjuang mempertahankan Islam, kembangkan Islam. Mula di Mekah, kembang di Madinah, balik Mekah, kembang Mekah, lepas tu sampai Taif, kembang di Taif. Sahabat-sahabat pergi ke Tabuk, kembang Tabuk, sampai habis Jazirah Arab, Islam kembang. Lepas Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar kembang lagi sampai Rom dan Parsi. Mari zaman Sayyidina Umar sambung lagi kembangkan Islam. Rom dan Parsi jatuh pada Islam. Boleh pergi sampai kalah ke Turki, Istanbul semua. Islam dikembangkan sampai zaman tabi'in, sambung lagi. Sahabat perkembang Islam sambung lagi sampai di Spanyol. Tariq bin Ziyad sampai ke Spanyol, sahabat Nabi. Kembang-kembang semua ni. Sahabat-sahabat ada yang pergi sebelah Yaman. Hak duduk di sahabat-sahabat tabi'in, hak duduk belah Yaman tu, di tepi-tepi apa dia di tepi-tepi laut Yaman, depa mengembara. Mengembara siapa tak balik? Bawa Islam.
Naik kapal mengembara sampailah Islam di Melaka. Kembang Melaka. Sampai di China. Habis. Sampai ke India. Habis satu dunia. Kembang. Pasal apa? Jihad. Kalau kita baca sejarah-sejarah dulu, sahabat-sahabat yang pergi berjihad mengembangkan Islam ni tak balik dah ke kampung halaman. Tak balik dah. Ada yang wafat di tempat mereka. Kenapa? Ada yang Habib-habib yang mari ke tanah Melayu ni. Aceh, Indonesia, Kedah Tua, Melaka. Makam mereka di mana? Di sini makam mereka. Tak balik dah. Kenapa mereka tak balik? Mereka tak rindu kat kampung halaman nak cucu mereka. Rindu. Tapi jihad mereka tinggi. Kenapa? Bila mereka balik, mereka bimbang orang yang masuk Islam ni takut tergugat. Biar mereka duduk sekali sampai mereka mati. Begitulah seluruh dunia, sahabat. Makam mereka ada di seluruh dunia. Tabi'in, makam ada di seluruh dunia. Kenapa? Duduk, bawa Islam, bimbing mereka pula. Sampailah kita dapat Islam. Kalau tak ada semangat jihad, para pejuang-pejuang Islam dahulu, kita lah pekelah duk Hindu lagi. Duk Hindu. Ini yang Nabi SAW sebut, kemuncak Islam itu, kepala asas Islam itu, mengucap 2 kalimah syahadah, semayang tiang agama, kemuncak dia berjihad. Kita pun kena ada semangat jihad. Pulun buat kerja Islam ni, pulun. Macam sahabat dulu pulun. Biar-biar orang nak kata apa. Allah nak ajak pergi mengaji, jom kita pergi mengaji sama. Isi-isi Quran dalam dada. Ajak betul, pulun. Macam sahabat-sahabat buat dulu sampai tak balik. Bacalah sejarah-sejarah Islam, dikembangkan seluruh dunia macam mana buat. Sampai Melaka. Maju pula tu Melaka kalau kita baca. Bagaimana ketika dagang, orang panggil para pedagang datang, Islam maju, tapi musuh Islam dia tetap bermusuh. Dia jatuh, dia usaha balik. Islam ada musuh sampai bila-bila. Sebab itu semangat jihad kena ada dalam hati orang Islam. Walaupun sekecil-kecil jihad, kena ada. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, maukah aku nyatakan kepada kamu mengenai perkara yang menjadi teras atau yang dengan sebabnya dapat memiliki semua itu? Aku menjawab, mahu ya Nabi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang hujung lidahnya lalu bersabda, jagalah lidah ini daripada menyebab engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Kamu dah ada kemuncak, semua ada dah. Itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, maukah aku nyatakan perkara yang menjadi teras atau yang dengan sebabnya dapat dimiliki? Kamu nak dapat miliki semua ni, macam mana? Rasulullah jelek lidah, pegang lidah, jaga lidah. Lidah kena jaga. Tu orang kata lidah ni lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang ni, pisau. Golok kita tu asah tajam. Iri-iri daging siuk kena tangan. Luka. Tak darah keluar. Pijai. Berapa hari? Seminggu lega. Tu tajam golok. Tajam lidah. Tajam lidah seminggu tak lega lagi, setahun tak lega lagi, 10 tahun tak lega lagi. Tajam lidah ni. Orang maki kita, kata kat kita teruk apa semua, 20 tahun dulu lah ada luka lagi. Tu Nabi jelai lidah, kata jaga lidah. Bahaya. Dengan sebab lidah semua rosak. Hang alim, dengan sebab lidah hang orang tak hormatkan. Hang buat ibadat banyak, lidah hang tak jaga, rosak semua. Hang berjuang kuat, lidah hang tak jaga, rosak semua. Jaga lidah. Kemuncak sekali, jaga lidah. Silat lidah lagi boleh jadi kafir. Silat dengan lidah saja boleh jadi kafir. Silat dengan lidah saja boleh terbatal amal ibadat kamu. Silat dengan lidah saja nak masuk syurga dah, masuk neraka. Tukar. Jaga lidah, kata Nabi.
Ni hak Melayu pun sebut lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Jaga. Nak bercakap tu jaga sikit, jangan main lepas. Kadang-kadang perkataan yang kita cakap boleh jadi kafir. Ada kata kita bukan nak boleh pakai Islam, semua kena tengok-tengok sama. Kapiak cakap lagu tu. Tak reti duk dia. Nabi pesan suruh jaga lidah. Lalu bersabda, jagalah lidah ini daripada menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Aku pun bertanya, ya Nabi Allah, adakah kami akan dikira bersalah dan dihukum disebabkan apa yang kami tuturkan? Sayyidina Mu'adz tanya, ya Rasulullah, adakah kami dikira bersalah dengan sebab apa yang kami bercakap? Qala sallallahu alaihi wasallam, sakilaska ummuka ya Mu'adz wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Rawi Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau perkara yang nyata ini engkau tidak juga mengetahui, lebih baik sahaja engkau mati wahai Mu'adz. Rasulullah kata, ya Mu'adz, bebek hang mati kalau benda ni pun hang tak boleh faham. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas mukanya atau di atas hidungnya ialah hasil perkara lidah ini? Hei Mu'adz, hang tahu tak? Manusia dihuman masuk dalam neraka, diheret muka dia, dilempak masuk neraka dengan sebab lidah. Bukankah dengan sebab lidah? Bahaya lidah. Mengucap 2 kalimah syahadah ada, tapi lidah tak jaga. Sembahyang rajin, lidah tak jaga. Sedekah banyak, lidah tak jaga. Berjihad banyak, berjuang, lidah tak jaga. Semua diheret, dilempak masuk dalam neraka. Ni lidah yang lembut ni boleh batal segala amal ibadat kita. Lidah yang lembut ni boleh batal Islam kita, boleh batal iman kita, boleh batal kebajikan kita, boleh batal pahala kita kalau tak jaga. Jangan cakap sembarangan. Jaga elok-elok nak bercakap tu. Nanti kau suka aku lah, kau ada lidah nak cakap apa cakap, kau ada mulut. Dia lah. Kau nak kata apa kata. Jangan. Diam. Lebih baik daripada banyak cakap. Betul ulama kata kan. Kadang-kadang kita duduk saja. Duduk saja. Rasa nak teriak. Tak tahu pasal apa. Duduk saja. Rasa sedih. Tak tahu pasal apa. Ada kadang-kadang main lagu tu. Duduk saja rasa sedih lah ni. Rasa sayu hati. Rasa nak teriak ya. Tak biasa jadi lagu tu. Gitu. Kok lah kata apa-apa kawan buat ke, dia tak ada apa, tiba-tiba dia mari perasaan tu. Mari perasaan tu, rasa tak tenang. Ulama kata apa? Cuba kamu cek. Kemarin hang ada cakap apa? Mesti sebab lidah jadi situ. Nah, cuba hang cek. Kalau kemarin tak ada, kemarin dulu hang ada cakap apa? Cuba cek, mesti ada. Lidah buat kesan menyebabkan kita tak tenang. Sebab tu diam lebih baik daripada banyak bercakap. Seorang ulama ada satu majlis besar. Orang yo bercakap, dia duduk diam tak bercakap apa. Lalu orang kata Tok Guru, orang lain semua pakat bercakap riuh, Tok Guru duduk diam pasal apa? Awak duduk diam je. Dia kata apa? Aku tak pernah menyesal pasal aku duduk diam. Tapi banyak yang aku menyesal pasal aku bercakap. Faham tak? Dia kata aku tak pernah menyesal pasal aku duduk diam, tak pernah menyesal. Yang aku banyak menyesal pasal aku cakap. Jangan cakap sembarangan. Dan tuan sekalian, pagi lidah kita tu kena jaga. Kita nak bercakap, hati orang terasa, orang sakit hati, menyebabkan orang marah, menyebabkan orang tak selesa. Semua amal ibadat kita rosak. Ibadat tak banyak dah, tapi duk pi rosak dengan lidah. Tengok hadis yang panjang sekali, Nabi tutup dengan lidah. Mayang, puasa, zakat, haji, semua sebut belakang tadi ni. Benteng daripada neraka, semua buat semua dah. Tapi tak jaga lidah tak boleh. Tak jaga lidah tak boleh. Ada tuan-tuan buat ibadat, rajin buat ibadat.
Tapi lidah dia pun bisa. Dia bercakap sekali terasa sampai tulang, bukan tulang putih tu. Orang panggil. Itu dia bercakap sekali. Orang panggil. Tak edi buat ibadat banyak pun tak edi, tapi kalau mulut dia tu bisa. Dah ada. Bisa. Jangan tuan-tuan sekalian. Diam. Daripada kita banyak bercakap lebih baik diam. Ingat orang bisu. Rezeki kau boleh cakap. Macam rumah saya sebut tadi. Rumah tempat benam Allah bagi rezeki kita. Alhamdulillah. Ada rumah tempat kita duduk. Syukurlah. Buruk cabuk pun ada juga rumah tempat kita benam bela anak-anak. Huduh-huduh rumah tu pun puluh tahun lah duduk. Ada kaluk pula dengan hantu pula dah duk loncat atas bumbu. Bukan hantu tikui. Rumah kayu bukannya hantu malam-malam duk cakap apa? Duk cakap dinding, bukan cakap anak-anak duk krek malam-malam. Hang pun tak pernah bubuh anak ubat anak-anak dah kata mari duk cakap. Tuan dak salah rumah hang. Hampa semua ada hantu. Apa gitu cerita. Sama agak ni lidah. Buat amal ibadat macam-macam, tak syukur. Orang bisu ni, dia nak boleh satu kalimah, kalau dia boleh panggil mak pun cukup lah. Tengok dia nak habak apa-apa tu, pertengahan-tengah nak habak kat kita. Tak faham habak, tak faham. Ya Allah, susahnya dia nak keluar satu kalimah. Kalau boleh keluar satu, mahal bagi dia. Patah tak boleh cakap. Kita boleh cakap tak berhenti. Hak tak patut cakap pun cakap. Tak ada jenis mencaruk, luk-lak apa semua. Allah. Buat belajar dalam kitab-kitab tasawuf. Benda-benda kotak pun tak bercakap. Nabi benda-benda kotak tak bercakap. Nak pergi tandai, pergi baitil khala, rumah sunyi. Nak pergi baitil khala, rumah sunyi. Kita pun ada bahasa kita. Nak pergi bilik ayat. Tak, nak keberak. Bunyi pun huduh. Ada. Bunyi pakai lawa-lawa sebut lagu tu. Dalam ilmu tasawuf tak bagi bercakap benda lagu tu. Mengajak ni tak apalah. Mengajak tak apa. Jangan bercakap lagu tu. Orang perempuan lawa hidung macam putih melepak. Lawa bukan main. Tiba-tiba sebut nak berak. Huduh piang. Ngada. Huduh piang habaq dah nak pergi bilik ayat. Tapi kalimah lagu tu pun jaga. Pergi bilik ayat. Bila ayat dua tu jalan kencing dengan berak, takkan nak menari dalam bilik ayat. Gila. Ngada. Bahasa lidah tu. Tengok Nabi bercakap macam mana. Bahasa Quran. Aula mastumun nisa. Bagi. Apa dia dalam Quran tu? Macam Siti Maryam sebut. Apa? Macam mana saya nak dapat anak? Saya tak pernah disentuh oleh orang lelaki. Tak disentuh oleh orang lelaki. Macam mana saya nak dapat anak? Lelaki-lelaki tak pernah sentuh saya. Sentuh boleh beranak ke? Oi, kalau sentuh beranak kacau. Pi pasar malam sentuh balik mengandung. Beranak berderet. Dia ada kerja lain lagi. Tapi Quran sebut tak? Lidah. Tak ada. Ni kau dia sembang luk-lak la ilaha illallah. Kadang orang perempuan pun tak reti malu dah lu ni. Punya anak duitnya tak tahulah apa letak malu ke tepi. Jaga lidah. Daripada benda dosa sampailah benda boleh jadi kafir dengan sebab lidah. Ke depan ni kita jumpa perkataan-perkataan yang keluar daripada lidah yang boleh merosakkan akidah. Banyak. Itu. Dalam hadis yang berikut diterangkan lagi mengenai hubungan seorang muslim dengan masyarakatnya. Ana Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Siapa yang tak ada kitab ni pergi beli di pasar mini tu. Saya beli 1000 belambak dah ada situ lagi. Pakai kitab semualah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihah wa sa'adatan darain husnul khawatimah anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.